Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hari ini hari Jumaat 14 April 2023. Bersamaan dengan 23 Ramadan 1444 Hijrah di hari Jumaat yang penuh berkah ini, di bulan yang mulia ini juga, Yana. Kami harapkan anda semua kekal sihat dan juga tinggal kata orang 10 Ramadan terakhir ini. Jom kita pertingkatkan amal ibadah kita dan semoga apa sahaja amal ibadah kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini diterima oleh Yang Maha Esa, Yana. Amin, amin, insya-Allah. Kalau hari ini 23 Ramadan berarti kurang lebih seminggu je lagi. Yes. Sebelum kita semua menyambut bulan Syawal dan mengucapkan selamat tinggal kepada bulan Ramadan, tarikh untuk hari raya pertama tu masih lagi belum dipastikan. Okey, jadi pastikan anda semua, orang kata cakna, jangan jadi seperti tahun lepas. Tahun lepas yang mana kita tiba-tiba lah no raya. Okey, baik. Apa-apa pun kami ingin ucapkan selamat hari Jumaat kepada anda semua. Dan Syira, sekarang ni kan kalau kita lihat keadaan cuaca agak tidak menentu. Betul. Okey, kadang-kadang hujan yang terlalu lebat dan kadang-kadang cuacanya terlalu panas. Dan saya secara peribadi juga beberapa hari yang lepas ni rasa sangat-sangat sakit kepala, berdenyut-denyut. Lepas tu rasa macam terlalu panas badan saya. Kadang-kadang dia berpeluh, kadang-kadang dia tidak berpeluh. Mungkin ini juga yang kami nak tarik perhatian anda semua berkenaan dengan keletihan haba ataupun strok haba. Ada beza sebenarnya antara keletihan haba dan juga strok haba. Kalau keletihan haba tu akan rasa pening, berpeluh melampau, kulit sejuk ataupun pucat, muntah, loya, nadi laju dan lemah, otot kejang, dan cara untuk mengatasinya pula adalah bawa ke tempat sejuk ataupun yang beraircon. Minum air jika sedar, mandi air sejuk, lapkan badan dengan tuala sejuk. Ini memang betul-betul mujarab lah. Saya sendiri pun kalau panas itu kan, mandi air sejuk terus rasa okey. Manakala sekiranya strok haba pula, sakit kepala berdenyut-denyut, tidak berpeluh, suhu badan meningkat, kulit panas, kering, merah, muntah dan loya, nadi laju dan kuat, boleh sampai ke tahap pingsan. Kalau ini yang berlaku, dial 999 secepatnya dan cuba tolong sejukkan badan sehingga bantuan sampai. Janganlah kita pandang remehkan perkara ni. Betul tu, Yana. Dan juga sedikit panduan untuk kita semua kekal cergas dan juga sihat ketika cuaca panas, iaitu kalau keluar tu jangan lupa untuk pakai topi, jangan lupa untuk bawa payung. Banyakkan minum air. Bulan puasa ni mungkin lebihkan air pada waktu sahur dan juga pada waktu berbuka. Dan juga gunakan kipas serta penghawa dingin, pakai pakaian yang longgar, pakai pakaian yang warna terang, elakkan warna-warna yang gelap, tidak duduk di dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Okey. Satu lagi tips, dan juga lebihkan masa berada di dalam rumah dan juga hadkan aktiviti di luar serta kurangkan minum minuman berkafein, beralkohol dan juga bergula. Jadi jangan lupa untuk tingkatkan lagi kita punya pengambilan liquid lah dalam badan kita. Mungkin ini sedikit sebanyak tips yang kami boleh kongsikan bersama dengan anda. Apatah lagi dalam bulan puasa ni kan, bulan Ramadan ni, kita tak boleh nak makan, kita tak boleh nak minum sebelum waktunya. Jadi perlulah kita ambil precautions ataupun orang kata langkah berjaga-jaga. Sekiranya perkara ini berlaku kepada anda ataupun ahli keluarga anda, kita dah tahu apa yang kita nak buat. Okey, betul tu, Yana. Dan bercerita mengenai cuaca ini juga, cuaca semalam saya kira agak baik. Yang mana kita punya semalam tim produksi WHI dan juga barisan hos kita sempat ke JT Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, iaitu di Tanjung Gelang, Kuantan, bagi menyantuni petugas barisan hadapan, Yana. Betul. Kabarnya mereka ini berkesempatan untuk merasai pengalaman bersama anggota KD Mahawangsa katanya yang bersauh di perairan Kuantan. Dan mereka sempat merasai pengalaman berbuka puasa bersama, menyampaikan sumbangan WHI kongsi dengan tujuan untuk menyantuni jasa dan pengorbanan perwira negara. Okey, saksikan episod WHI kongsi ini, pengalaman rakan-rakan bersama anggota TLDM kita pada hari Isnin 17 hari bulan nanti. Yalah, Syira, kalau sebelum ini
di WHI Kongsi kita sudah pun menyantuni penjawat awam, petugas awam, petugas polis trafik, lepas tu orang awam, dan kali ini kita bersama dengan mereka yang bertugas di atas kapal pula. Saya kira itu satu pengalaman yang sangat berharga untuk kru kita. Bukan senang untuk kita berbuka dekat atas kapal kan orang kata. Dan bercerita mengenai berbuka ini juga Yana, ada satu menu yang saya kira sangat sinonim dengan berbuka puasa. Menunya apa Yana? Mungkin atas kapal tu macam tak ada. Tetapi menu yang Syira masukkan tu adalah ayam percik. Adakah anda peminat ayam percik? Apa kata kita saksikan terlebih dahulu rangkuman video yang telah pun disediakan oleh wartawan kami. Jom kita tengok. Sudah menjadi kelaziman tibanya bulan Ramadan, hidangan ayam percik merupakan antara menu yang paling popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Mengambil peluang mempelajari pelbagai resepi turun-temurun dari keluarga, Cik Ahmad Amin Cik Ismail, 24 tahun, berasal dari Kota Baru Kelantan, mengakui kaedah tradisional yang diguna pakai bagi menghasilkan hidangan ayam percik oleh keluarganya sejak lebih 2 dekad lalu sudah tentu mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Ayam percik ni ya turun-temurun mak kita start ya lama dah. Masa kita tak ada tu mak kita start buat dah ayam percik. Saya rasa keistimewaan dia lain pada orang lain pakai ngapurung lah. Sejarah lah kalau kita tengok mana-mana jarah guna bakar, guna purung, guna buat bakar ayam percik. Menjimat kekoh. Meskipun proses memasaknya memerlukan kesabaran yang tinggi, menurut Cik Amin, penggunaan tempurung kelapa dan aroma wangi daripada dapur arang membuatkan menu ayam percik ini adalah antara yang paling mendapat tarikan pengunjung apabila ke Bazar Ramadan. Jari-jari sekali tak habis. Setakat ni alhamdulillah hari-hari habis. Customer tetap. Ya, customer ni yakin tunggu seumur. Biasa kedai gapo orang tunggu. Belum kita sapa kadang-kadang orang duk tunggu dah. Orang duk mari tengok, mari tubi. Tengok kita ada kedai. Orang duk tunggu dah biasa sama-sama. Mempunyai rasa yang enak hasil kombinasi rasa yang pelbagai, maka tidak hairanlah menu ini begitu terkenal serta mendapat tempat dalam kalangan masyarakat tanpa mengira peringkat umur. Sedap dah. Yang percik tu, Syira, kita tengok abang kameraman kita pun semua kalau tengok video yang percik macam tu. Meleleh air liur sebenarnya. Apatah lagi sekarang ni baru tengah hari. Sabar. Kejap lagi boleh pergi ke Bazar Ramadan dan cari menu ayam percik. Tadi saya baru je tanya dengan kita punya makeup artist nak berbuka apa agaknya hari ini. Mungkin saya boleh cari menu ayam percik di bazar nanti. Okey, baik. Topik berkenaan dengan menu buka puasa, ayam percik ke tidak, semua dah kita bawakan di Wanita hari ini. Saya kira bila dah menghampiri bulan Syawal, bila dah nak habis bulan Ramadan ni, antara soalan yang paling selalu ditanya adalah, Raya tahun ni nak balik kampung I ke kampung you? Yana balik kampung siapa? Macam Yana tahun lepas dah beraya hari raya pertama tu di rumah keluarga Syahiran, suami Yana. Setahun ni di rumah Yana. Tapi masalahnya Syira, untuk Yana secara peribadi, Umi Yana tinggal dengan kita orang. Macam mana kita nak balik kat rumah sendiri tu? Ibaratnya macam nak balik kampung ke mana? Kampung kita orang adalah rumah kita orang. Macam tu. Macam Syira pula, kampung suami Syira Nun jauh di Bangi. Allah jauh. Dan kampung Syira Nun jauh di Wangsa Maju. Masya Allah, jauh betul. Kita lebih kurang. 40 minit je saya punya perjalanan Yana. Yana dulu sebelum kahwin 15 minit je. Sebab Subang dengan Petaling Jaya. Ya Allah. Mungkin untuk topik hari ini kita berdua tak adalah rasa sangat kan untuk bila bercakap tentang topik berkaitan dengan nak balik raya ni kampung siapa. Tetapi hari ini kita ada beberapa orang tetamu yang cukup istimewa. Mereka dah tak sabar dah nak berdebat dengan kita lah. Untuk membincangkan tahun ini mereka balik raya kampung siapalah agaknya. Betul. Dan kalau penonton di luar sana nak bagi tahu kami, nak kongsikan kepada kami anda balik kampung siapa tahun ini, ataupun anda ada tips untuk kita gile-gile balik kampung dah capai persefahaman tu. Orang kata kena ada tips. Persefahaman tu anda boleh terus ke Facebook kami di Wanita Hari Ini, dan juga jangan lupa untuk follow kami di WHITV3 di TikTok dan juga di Instagram. Baiklah, kita nak berehat terlebih dahulu. Kita akan kembali selepas ini dengan topiknya Balik Raya Kampung Siapa. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Isteri lebih excited nak balik raya di kampung Bercul. Ni baju anak-anak. Ini baju anak-anak 3 orang. Okey, baju anak-anak lah. Okey, so ini beg anak-anak. Ini pula beg kita bang. Tengok Ni atas ni. Semua baju dia. Semua baju dia ni. Okey, ni semua baju dia. Kan. Ini baju dia okey. Baju dia. Ini baju aku. 1, 2. 2 roll. Okay. Layak jadi Lana Tak Jeng. Hai, cana ni. Macam mana ni? Tak tahu nak balik raya kampung mana tu satu. Nak packing pun dah masalah. Okey, sebelum kita perkenalkan tetamu yang akan bersama-sama dengan kita untuk membincangkan topik balik kampung raya mana. Balik raya kampung mana? Yana nak baca dulu komen salah seorang rakan kita di Facebook iaitu dari Nur Iriani Azman. Dia kata, saya Penang, suami Johor. Alhamdulillah masih mengamalkan konsep gile-gile. InsyaAllah suami isteri saling memahami dan sentiasa boleh bertolak ansur. Asalkan jangan ada yang masuk campur menjadi penasihat tak berbayar. Pedas. Yang nak bercerita boleh balik kampung ni kan, selain daripada bergila-gila ni, dekat TikTok juga ada satu perkongsian yang mana diorang nak balik kampung, diorang main tali tamplong. Siapa menang dia dapat balik kampung dia. Tapi sedihnya kalau tali tahun ni, tahun depan pun dia lagi. Asyik kalah je susah juga kan. Tak balik-balik kampung kita, Wak. Baik, itu dia yang kami nak kongsikan kepada anda bersama dengan barisan tetamu jemputan kita. Kalau boleh saya mulakan di sebelah kiri kita, di sebelah kiri dan juga tengah sekali lah, sebab dari tadi studio kita ni meriah Yana dengan hadir mereka berdua ni, iaitu bersama dengan Haiza Hanafi dan juga Isi Fazli Syam. Apa khabar kedua-duanya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Gisel. Ya. Sihat alhamdulillah. Kau berjanji ke dua-dua bagi? Itulah pasal. Satu pokok pisang, satu ni apa? Pokok pisang muda. Pokok pisang muda. Okey, jangan risau. Ada seorang lagi yang lebih kurang warnanya dengan Uyaina. Kita bersama dengan siapa? Kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, iaitu selaku perunding motivasi Segak Bergaya dengan sampingnya dengan songkoknya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, tak sabar nak raya, tak sabar. Tak sabar. Lagi seminggu lagi, sabar. Okey Ana, untuk kita buka topik perbincangan kita lah pada tengah hari ini. Kalau saya dapat mulakan dulu dengan Dr. Tengku. Setelah kita berumah tangga, antara yang jadi isu waktu kahwin adalah waktu kahwin pula. Waktu raya kita nak balik kampung siapa dulu? Lebih afdalnya kampung isteri ke kampung suami? Silakan. Lebih afdal. Kena cari yang afdal. Okey, topik yang menarik, walaupun nampak topik ni ringan, tetapi pada saya bagi sesetengah orang mereka sukar untuk buat keputusan. Terutamanya pasangan yang baru saja berkahwin. Ini yang sebab nak mula siapa dulu? Rumah suami ke, rumah isteri ke, pergi balik kampung mana? Jadi pertamanya sekali bagi saya kena ada tolak ansur, kena ada komunikasi dan kena tengok situasi. Okey. Situasi contoh macam mana? Contoh katalah suami ni mak ayah dia memang ada. Yang isteri ayahnya dah tak ada. Cuma mak aja seorang kat kampung. Jadi apa salahnya kerana yang ni berteman, yang ni dah tak ada teman. Okey, kita mulakan dengan isteri dulu. Sebab apa? Supaya taklah sunyi orang tua tu. Itu satu. Situasi yang kedua, okey, adik-beradik mungkin ramai. Kebanyakannya balik mana? Jangan semua main balik rumah mertua, rumah sendiri mak tinggal seorang-seorang. Jadi mungkin di situ kita boleh berkomunikasi dengan pasangan kita, abang. Walaupun tahun lepas kita beraya rumah saya dah, tapi tahun ni takkan nak tinggal mak seorang-seorang. Jadi komunikasi, tolak ansur kan. InsyaAllah benda perkara-perkara macam ni sebenarnya bukan isu besar pun. Yang isu besar apabila kita nak berkeras juga, tak nak ada tolak ansur, tak nak ada lebih kurang, tak nak ada saling memahami, itu yang jadi isu. Betul. Dan tiba-tiba bila pagi raya daripada elok kita nak bergembira, tiba-tiba tarik muka pula. Masam pula. Masam muncung sedepa. Tapi bila hulu duit raya senyum balik. Okey, sebelum kita tanya kepada Isa dan juga kepada Haiza, kita nak baca komen lagi satu. Dari Linda Ezah, dia kata, saya tak sampai 5 minit dah sampai rumah mak dan mak mentua saya. Untungnya. Rezeki dapat jodoh dekat. Sama macam saya, kita geng lah Izzah. Alhamdulillah. Memang rezeki sebenarnya. Tapi yang nak tanya dulu kepada Isa. Isa orang Kelantan. Betul. Isteri orang Kelantan. Betul. Jadi isu nak balik kampung mana ni mungkin tak ada sangat. Kalau di Kelantan tu, Isa daerah mana, isteri daerah mana? Okey, jarak rumah saya dengan rumah isteri saya
lebih kurang dalam 10 minit. Kejap. 7 minit lagi dekat. Lagi pendek. Lagi pendek. Kalau tak jalan? Kalau tak sama. Ikut jalan kampung. Ikut jalan kampung. Tapi walaupun kata dekat, tapi kita tetap ada nak raya rumah siapa pagi ni. Raya rumah siapa dulu? Raya rumah siapa dulu. Tapi alhamdulillah kita orang macam tolak ansur dan macam Dr. cakap tadi kita tengok keutamaan yang mana. Keutamaan katakanlah family ni mak dia ada, adik-adik lain tak balik, so kita balik sini dulu, hibur hati mak dulu. Tapi kan kalau dia cerita ni, Aizat ada dengar pengalaman daripada kawan jugalah. Sebenarnya kalau yang terlalu dekat ni pun ada masalah juga, balik-balik kena telefon. Cepat Pak Lang dah sampai. Ni dah sampai, weh datang. Kalau jauh at least tak boleh nak balik. Tak boleh nak bergerak kan. Ni sebab dekat baru je balik tadi. Dia orang dah sampai, patah balik. Ada dengarlah kawan-kawan cerita. Sebab tu pagi raya kau boleh tutup telefon. Bukan kita fokus beraya dulu. Dah tutup. Telefon dah awak pula dia ambil. Pagi tu sekejap tu kita fokus dekat beraya baru kita fokus. Rancang tu penting. Betul. Rancang. Okey, kalau Isen, nasib baik isteri dan Isen sendiri memang orang negeri yang sama, orang Kelantan. Kalau Kak Haiza pula dengan suami macam mana? Kita berbeza. Tapi nasib baik dua-dua sebelah selatan. Saya Johor, suami Melaka. Dekatlah juga. Dekat. Bila kita nak balik tu maksudnya satu jalan lah. Cumanya peraturan kami berdua ni apa pun jadi tetap gila-gila. Tak ada masalah. Haiza tahun ni dekat Melaka, tahun depan kat Johor. Dia punya perbezaan tu hanyalah raya pertama saja. Contoh kalau raya pertama tahun ini dekat Melaka, maknanya untuk berpuasa kita kena balik Johor dulu. Kita nak kena buka dengan family, lepas tu dengan Melaka pun kita kena buka juga. Tapi raya dekat Melaka dulu. And then raya ketiga baru balik Johor. Wah, organize betul. Ada perbincangan dekat situ. Berapa tahun kak macam ni? Daripada start kahwin. Lepas tu bila kita macam tadi doktor cakap yang paling penting tolak ansur kan, yang paling susah tu bila baru kahwin kan. Tapi kita baru kahwin pun kita tahu okey, kita kan kena ikut suami. Jadi tahun pertama kahwin tu memang raya kat tempat dia, walaupun duduk kat bilik macam nangislah telefon mak apa semua. Tapi tak apa lah sebab experience lah. Betul. Tapi kan Syira, Isen, Kak Aizat, Yana rasakan akan jadi isu. Okey, kalau macam anda mungkin tak jauh sangat negerinya kan. Andai kata suami orang Johor, isteri orang Perlis, orang Perlis ataupun orang Kelantan ke Terengganu ke, ataupun orang Terengganu dengan orang Sabah ataupun orang Sarawak. Macam mana sebenarnya doktor untuk kita selain daripada planning tu kan, apa lagi benda yang perlu kita ada diskusi sebelumnya menjelang hari raya tu? Okey, pertamanya sekali walaupun kita berjauhan, kita terima kasih kepada teknologi tau. Sebab dulu kalau saya dulu waktu saya belajar kat Australia, bila raya memang muka mak pun tak nampak. Kan kalau katakan pagi raya nak masak makanan apa semua kan, tengoklah apa menu yang ada kan, tak boleh nak balik pun. Baik. Sekarang dengan adanya teknologi, kita boleh buka video call tu menggunakan internet kan, buka sepanjang berjam-jam pun boleh buka kan. Jadi kerinduan tu taklah seperti dulu-dulu. Jadi kalau katakan hari pertama kita jauh kan, seorang dekat Sabah, keluarganya seorang dekat utara. Jadi guna teknologi dulu pagi tu. Cuma giliran tetap kena ada. Contoh misalnya, dan kita kena ingat kita orang Islam ni untung kita ada raya 2 kali. Raya puasa, raya haji. Kan jadi tak payahlah nak bergaduh sangat. Tak apa, kali ni raya puasa sini, dan nanti raya haji pergi rumah awak. Raya haji tahun ni saya Johor. Jadi kita ada 2 raya. Nanti tahun depan tukar balik. Jadi bukan isu besar sangat. Cuma kadang-kadang isu besar ni sebab apabila seorang pasangan nak ikut kehendak dia je, nak ikut hati dia je. Kan lepas tu kata ni sebab awak tak nak ikut kata saya sebab awak tak sayang saya. Ada kaitan pula balik raya dengan sayang. Tak ada kena-mengena langsung pada hal kan. Dr. Tengku luah perasaan. Tak
ada. Tak ada. Dia bila kita dah lafaz sayang dengan suami isteri, dalam perkataan sayang bawah tu banyak lagi ganti-ganti. Pecahan. Ada banyak sayang, tolak ansur, setia, terima seadanya, bincang bawah tu semua. Tapi kan Aizil, sementara doktor bagi tahu tadi tu, Aizil tiba-tiba teringat tu macam contoh doktor kan, kalau orang tu dia memang duduk satu negeri tu, suami isteri kat situ. Contohlah suami dia negeri tu dan isteri dia daripada negeri lain duduk situ. Jadi dia beraya dengan mak apa semua. Jadi bila setiap kali raya tak boleh ke balik? Oh, faham. Setiap hari dah dekat situ. Okey, duduk di Kelantan, bekerja di Kelantan, isteri adalah orang Melaka macam tu. Contoh. Maksudnya dia dah every year. Dia sebab raya ni istimewa lah. Raya ni sebab suasananya kan lain. Walaupun hari-hari dah duduk berkampung dekat situ. Jadi takkan setiap kali raya, sebab kita dah setahun duduk berkampung kat sini, setiap kali raya keluar rumah pasangan kan, rumah mak mertua. Tak boleh lah macam tu. Dia kena adil juga walaupun sekampung. Okey, berbalik kepada konsep bergilir-gilir. Tak kisahlah tinggal di mana. Betul tak, doktor? Betul. Okey, anak perbincangan kita tengah hangat. Kita dah berlaku perdebatan di sini. Tapi sebelum tu kita nak dengar dulu pandangan orang ramai mengenai topik ini. Jom kita tengok. Tahun ni turn I lah kan. Sebab bagilah peluang kat perempuan pula. Tahun ni I balik KL. So kalau macam I rasa sebab kalau family I memang duduk dengan I. So kalau family I tak ada apa aktiviti, I akan balik je lah kampung family husband. Kalau family I ada aktiviti, macam diorang teringin nak balik jumpa saudara mara kat belah-belah kampung diorang, I akan ajak dia balik kampung I. Okey, itu senang. Benda tu macam, I rasa kebanyakan pasangan buat macam tu ke. Dia macam ni tau. Tahun lepas kampung awak, tahun ni kampung saya. Begitulah caranya. Tapi kampung Miro dekat Kelang je. Maksudnya, kalau macam I dah balik dari Sarawak pun, I masih boleh pergilah kampung Miro. Sebab dekat betul lah, 45 minit dah sampai. So, saya gentleman, saya lelaki-lelaki. Maka saya ada isteri. So, saya akan utamakan isteri dulu. Kalau tahun lepas rumah isteri, tahun ni takkan rumah isteri lagi. Tahun ni rumah aku lah pula. Jadi gitulah. Walaupun kita kena bagi peluang kepada perempuan dulu. Ladies first. So, kalau tahun ini tahun isteri, tahun depan takkan tahun isteri lagi. Tak faham? Tahun ni giliran suami saya pula, which is kat KL je. Ya, last year dekat Sabang. Okey, macam biasalah gile-gile kan. Tahun ni dia, tahun next year pula saya, macam tu. Tahun ni balik kampung saya. Sebab dah 2 tahun kita COVID. So macam husband Fawa memang dekat Subang je. So memang 2 tahun pun dekat Subang. Jadi tahun ni kita balik Kelantan pula. So far alhamdulillah husband Fawa dia open minded. So macam tahun ni kita take turn lah. This year Fawa, next year dia, and then kita tahulah kita ikut turn macam tu. And then he's okay with it. Walaupun Kelantan tu jauh dan biasanya dia dekat Subang, tapi dia so far okay lah, dia boleh tolak ansur. Baik, itu dia tadi kata orang perkongsian daripada rakan-rakan kita. Dan alhamdulillah Yana, sebab kebanyakan kita nampak kawan-kawan kita ni bergile-gile. Mereka capai persefahaman untuk balik kampung tu. Baiklah Isi, saya nak tanya dengan Isi kan. Tadi Isi ada cakap balik dua-dua orang Kelantan, 7 minit je perjalanannya, tapi nak balik kampung siapa untuk pagi raya tu, betul, untuk salam ibu bapa tu. Ada tak pernah berlaku perbalahan di pagi raya nak balik kampung siapa ni? Hati-hati yang jawab. Okey, dia gini, walaupun rumah kita 7 minit, tapi rumah nenek jauh sikit. Rumah macam Isek, nenek kampung di Kuala Krai, arwah nenek. Balik kampung di Kuala Krai. Kuala Krai dengan Kota Baru jarak dia adalah sejam lebih juga. Dengan keadaan raya, dengan jam apa semua tu. So kita macam bincang juga, walaupun kita sama Kelantan, kita nak gaya mana pagi ni? Kuala Krai ke Kota Baru dulu? Dia memanglah ada, dia bukanlah bergaduh sebenarnya, tapi untuk mendapatkan keputusan tu dia kena ada sedikit spark yang keluar lah. Dan saya, sebelum saya cakap kat isteri saya kena ada alasan yang kukuh. Sebab saya memang lemah dalam mencari alasan. Saya lemah, saya kena sediakan alasan yang kukuh. Macam tahun ni alasan saya kuat. Saya nak beraya di Kuala Krai kampung nenek. Saya dah cakap kita ambil homestay di Kuala Krai untuk tidur 1 malam lebih awal, at least pagi raya kita tak kalut. Kita tidur sana, pagi tu siap-siap baju raya, pergi rumah pakcik-makcik, kita balik rumah awak. Ada solusinya kat situ.
Walaupun saya nak jawab tu dalam keadaan berpeluh. Tapi alhamdulillah. Berpeluh. Bukan. Dia kena banyak-banyak. Bini apa dia bukan takut dalam keadaan raya ni kena kontrol emosi. Ini penting Setiap kali raya emosi kenapa? Emosi balik raya satu hal. Kita faham juga dalam keadaan raya ni orang ada masalah keuangan. Kalau semua tu bercampur aduk, muka tak jadilah gambar raya. Muka berkerut. OTD kena penting Masalah kewangan satu hal, masalah nak menempuh trafik lagi satu hal. Betul. Kadang-kadang nak ke Kelantan berapa jam? Kalau raya belah-belah jam jugalah kalau jam. Saya tahun ni wife dengan anak-anak balik dengan flight dulu. Saya sebab bekerja lagi, hari Khamis tu baru boleh balik. Dah nak raya. Kereta. Drive lah ke nanti balik sama-sama. Balik sama-sama. Itulah planning tadi tu. Ya, planning. Lega rasa dapat jawab. Kita dengar dah jawapan Isai kan. Soalan yang sama juga untuk Haiza. Walaupun sebenarnya dah ada dah ni planning, persefahaman, orang kata tolak ansur tu dah ada. Tapi pernah ataupun tidak berlaku perbalahan macam sikit-sikit lah. Takkan tak ada. Macam mana nak kata? Dia tak ada bergaduh yang macam besar tu tak ada. Mungkin kalau misal kata sebab saya selalunya dapat undangan first raya, ada show kan apa semua. Oleh kerana Melaka tu dekat, nak pergi ke KL. Dia sejam je. Jadi saya akan bagi tahu dekat mak saya, cakap mak tahun ni orang tukar sebab ada event kat KL. Lepas tu balik Melaka dah dekat. Okey. Kadang-kadang orang tua pun faham. Banyak sangat kita punya undang-undang kan. Budak-budak pun tak suka kan. Ya, betul. Lagi satu saya rasa untuk macam kita ada borak tadi dengan Aina kan. Kalau kita nak balik beraya, ada je yang tak kena macam ada perbalahan tu, saya rasa mesti ada something wrong yang dia tak berapa suka kat rumah pasangan dia tu ke. Mungkin dengan dengan family berdua ke. Tapi kalau you enjoy, mana giliran pun asalkan ikut giliran lah. Banyak okey. Tapi kalau every year nak balik rumah dia je, itu masalah tu. Okey, ini yang saya tertarik nak tanya kepada Dr. Tengku. Okey, mungkin tidak berlaku dalam rumah tangga kita, tidak bermakna tidak berlaku langsung. Okey, yang mana mungkin tadi Dr. Tengku ada kata suami yang otoritatif ataupun isteri yang queen control. Mungkin situasi seperti macam tahun ni rumah saya, tahun depan rumah saya, 10 tahun pun rumah saya dulu. Tetapi bagaimana sebenarnya untuk kita capai kata sepakat tu? Jumpa titik tengah. Macam mana sebenarnya untuk kita mengatasi isu-isu sebegini kalau pasangan kita adalah mereka yang sebegitu? Okey, dia macam nilah. Jangan sampai kerana menentukan balik raya rumah siapa berlaku pecah belah sampai bercerai-berai. Jangan sampai macam tu. Jadi sebab itu kadang-kadang isteri bila tengok suami itu terlalu dominan ataupun suami apabila dia tengok isteri itu memang jenis queen control, dengar cakap dia saja. Itu yang kadang-kadang kita tengok orang akan mengalah. Dia mengalah dan bila dalam keadaan itu keluarga kena memahami bahawa keluarga yang ini lain sikit. Kan kalau daripada mereka bergaduh, bercerai-berai, berpecah belah apa semua, biarkanlah dia asalkan mereka bahagia. Jadi di situ perlu tolak ansur dengan keluarga. Bukan saja suami isteri, keluarga kena faham bahawa family ni nak buat macam mana dah dia dapat pasangan yang sebegitu. Itu kita cerita pasal tu, kita tak cerita lagi orang nak balik rumah isteri pertama ke, rumah isteri kedua ke, rumah isteri ketiga ke. Itu lagi satu hal. Itu lagi satu hal. Saya ada kawan kerana dia lebih pada satu isteri, tiap-tiap tahun beraya dia seorang beraya dekat Mekah. Jadi dia tak perlu nak balik kampung siapa-siapa. Dia kata dia dekat Mekah. Jadi pandai-pandai kau lah urus. Lepas raya baru dia balik. Macam tu dia consider adil ke tidak? Adil lah, dia dekat sana. Kau uruslah diri masing-masing. Tapi saya, keadaan saya, sebab saya ada 2 keluarga, okey, dia giliran ni macam ni. Sebab bila saya duduk tu, saya pastikan jarak rumah tu dekat. Isteri pertama, keluarga kedua lebih kurang dalam 15 minit perjalanan. Jadi, apa yang berlaku, pagi kalau katakan dengan tahun ini dengan keluarga yang pertama. Nanti lepas habis salam-salam, saya terus pergi juga sebelum Zuhur balik ke rumah yang kedua pula. Bagi giliran anak-anak juga salam dengan ayah dia. Tahun depan tukar. Macam tu. Jadi supaya tu sebab walaupun keluarga macam tu kadang-kadang walaupun kita nampak orang nampak saya okey, nampak ada bergambar sekali pun, tapi bila raya ni dia lain sikit. Masing-masing nakkan
eksklusiviti tu. Kalau boleh dia nak dengan keluarga dia je. Jadi kita kena terima, kita kena hadapi benda tu. Dan saya cuma bernasib baik sebab mak mertua saya dengan isteri yang pertama dah tak ada, ayah mertua tak ada, mak ayah saya pun tak ada, yang ada dengan mertua yang kedua saja. Tu pun duduk satu taman. Bernasib baik. Kita sewakan rumah dalam satu taman. Jadi perancangan tu kena ada lah. Itu perancangan semua tu kan, supaya tak berlaku masalah. Jadi itu cara saya lah. Good planning. Tapi kan kawan Dr. Tengku yang pergi kali raya pergi Mekah tu, kita tak kenal lah orang ni. Tak kenal. Ataupun kita sebut nama dia kat sini. Jangan. Bukan nama sebenar. Kata kuncinya adalah perancangan. Kita nak balik mana dulu, dan kita kena hormati juga keluarga mertua kita, betul? Okey, Aiza tadi, saya suka Aiza bergila-gila dengan suami, betul tak? Akan ada satu ketika Yana, yang mana kita ni ada adik-beradik ramai. Mungkin bergila-gila lah adik-beradik. Kita balik rumah mertua, balik rumah mak kita. Akan ada satu ketika yang mana adik-beradik kita ni akan buat perancangan, kita nak kumpul semua untuk satu raya pertama tu. Walaupun bukan giliran kita. Macam mana Haiza sendiri hadapi situasi tu? Untuk saya, kalau taklah. Kalau bukan saya punya giliran, tak adalah. Maksudnya kadang-kadang cakap balik raya berapa 3 lah, orang dah balik dah. Siapa ada je lah, kita ada. Tapi kalau misal kata tak tunggu, contoh bukan raya lah, dapat kumpul, ambil gambar cakap raya susah nak kumpul ni, ambil lah, nanti kita tulis susah buat raya. Superimpose lah. Sebab bagi kita jangan kacau benda tu. Sebab kalau yelah kita husband and wife kan, doktor kan say kan. Jadi bila ada anasir-anasir ataupun ada yang luar yang akan ni, dia akan kacau. Betul. Dah cantik dah ni. Okey. Faham. Konsep dia simple je. Benda boleh bincang. Apa nak gaduh? Benda boleh gaduh, takkan nak bincang. Kejap, saya ada satu soalan. Macam Kak Aiza ada anak kan? Anak Kak Aiza macam mana? Dia suka balik mana? Suka balik mana? Saya baru nak tanya soalan tu sebenarnya. Dia dua-dua okey. Anak ni senang aje. Siapa yang bagi duit raya banyak, itu dia. Tak, satu lagi cara nak tackle budak-budak ni, pakcik-pakcik dia, makcik-makcik dia juga sebenarnya macam, balik rumah ni kau, nanti Pok Cu jangan lupa tahu main mecun. Main api ke. Lepas tu balik rumah ayah dia pula, dia akan cakap betul-betul semua pandai layan. Soalan yang bagus sebenarnya saya tanya ni, sebab bila melibatkan anak-anak ni sendiri juga, dia orang ada suara hati mereka, keinginan dan kehendak mereka. Mungkin mereka lebih rapat dengan cousins ataupun saudara yang sebelah ibu. Tak begitu rapat dengan saudara sebelah ayah. Jadi bila nak balik beraya tu, dia cakap, alamak, kita tak payah lama-lama lah dekat kampung yang ni. Kita lama kat kampung tu lama. Sebab itu ada yang betul kerja-kerjanya ni. Isep pernah tak berlaku dalam situasi sebegini? Saya memahami anak-anak. Sebab anak-anak memang saya utamakan isteri lah. Sebab mereka lebih lama bersama isteri saya. Saya walaupun anak tiri, tapi saya tak pernah anggap anak tiri macam anak biasa. Tapi saya faham mereka. Mereka lebih rapat dengan nenek dia apa semua. Sebab tu saya pagi raya sekejap untuk kita ambil syarat, kita pergi juga ke keluarga saya sekejap. Lepas tu ayo kita ke sana. Ataupun kita beraya dulu dekat sana, mungkin petang-petang sikit kita pergi sini sekejap. Kita bagi happy mood anak penting juga lah. Tapi Aiza rasa kan doktor, peranan mak ayah penting. Betul. Bila dah raya baru nak fikir dia tak rapat dengan sepupu sana. Jadi maknanya kena pandai-pandai macam kenalkan dia dengan kita punya anak buah yang ini baru benda tu sama. Dan sebenarnya walaupun jelah anak-anak kita ni ada suara hati mereka, ada yang mereka lebih rapat yang mana, tetapi tugas kita juga sebagai ibu bapa untuk memastikan anak kita ni kenal saudara mara mereka yang sebelah, walaupun tak rapat tu, kena ada orang kata mengeratkan lagi silaturahim antara kita. Kalau tak jumpa waktu raya, waktu bila lagi kita nak jumpa? Betul tak? Itulah waktu nak perkenalkan yang ni Pak Long, yang ni Mak Long, yang ni apa moyang apa semua kan. Itu waktu yang sangat terbaik. Saya siap print susur galur. Sebab planning sebab ayah dah tak ada, mak dah tak ada. Saya siap mencari dalam internet, telefon kaum keluarga tu buat satu susur galur. Saya kongsikan dengan anak-anak besar, ini susur galur ni, ini tu tempat awak dekat sini. Kan. Jadi nanti tolong sambung. Saya dah pesan, tolong sambung susur galur itu. Legacy. Kena tahu. Ya. Okey, sebelum tu saya nak baca satu kata orang perkongsian daripada rakan kita, iaitu daripada Fatin Azirah. Kisah saya ni pelik pula. Dia kata, suami tak nak balik rumah mak ayah dia, tapi nak balik rumah mak saya pula. Kita pula sebagai isteri yang risau, apakah hell laki aku ni. Rumah mak saya meriah, ramai keluarga. Itu yang dia seronok. Okey, benda ni mungkin
mungkin saya boleh relate juga sebenarnya. Kau Yaina yang hantar tu? Bukan nama sebenar ya. Fake account. Tapi itulah dia. Bila kita bercakap tentang raya kan, Doktor Izzat, Kak Izzat. Dia tentang kemeriahan. Okey, kemeriahan ni dia akan kita tengok vibe mana yang kita lagi suka. Vibe mana yang lagi meriah, lagi seronok nak menyambut raya ni. Jadi rakan kita di Facebook tu dia berkongsi tentang suaminya yang ada orang kata keinginannya sebegini. Macam mana sebenarnya Dr. Tengku? Kita nak orang kata make sure pasangan kita ni dia ingat juga keluarga dia. Dia begini, kita kena faham kadang-kadang ibu ke ayah ke kan, kalau dia tak nak masalah, biarlah anak nak balik sana pun tak apalah. Nak pergi rumah mertua pun tak apalah, anak lelaki kita tu. Tetapi kita sebagai anak lelaki, kita kena faham bahawa kita ni kena ikut mak kita lagi dia ada. Jadi oleh sebab itu kita kena fikir, walaupun dia tidak bersuara, mungkin jauh di sudut hati dia teringin. Jadi apa salahnya, janganlah sampai 5 kali raya tak balik-balik kan. Sesekali walaupun tak meriah, balik rumah mak, balik rumah ayah. Kita pula syok ikut je. Kita syok ikut je. Mentang-mentang kerana mak tak bising, ayah tak bising, kita syok je ikut. Jangan. Ambil hati ibu kita, ambil hati ayah kita, balik rumah keluarga kita, ikut giliran. Kalau katakan mak memang tak kisah, okey, sekurang-kurangnya buat macam inilah. 2 tahun dah ke sana, setahun ni kena ke sini. Janganlah sampai ambil kesempatan atas kebaikan orang, walaupun dia orang tua kita. Baik. Dan satu lagi komen yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk kita kongsikan juga dari Nurul An-Nur. Dia kata apa tahu? Saya dah kahwin 18 tahun. Saya dan suami dua-dua di Perak. Alhamdulillah sejak kali pertama raya sebagai suami isteri, kami sepakat sambut malam raya di rumah keluarga suami sampai sekarang. Tadi selain daripada toleransi kerana gilir-giliran apa semua ni kan, saya kira dia berbalik kepada kita dan pasangan kita. Tak boleh nak samakan kita dengan pasangan orang lain. Mungkin ada orang gile-gile, ada orang dah fix dah. Dua-dua dah setuju dah. Kenapa orang lain pula yang nak cakap apa-apa? Betul tak? Dia beginilah, buat apa sahaja janji bahagia. Buat apa sahaja janji bahagia. Jangan kacau orang, jangan peduli orang. Orang nak kata apa kan, mulut orang kan. Apatah lagi korang ni semua hati-hati dengar apa netizen pensan dibuatnya. Baik Yana, saya kira sebenarnya dah banyak sangat-sangat tips yang diberikan oleh ketiga kita punya tetamu pada hari ini, dan kita sebenarnya nak bincang banyak lagi tapi kita tak cukup masa. Tapi di hujung perbincangan ni kita nak mintalah secara ringkasnya ucapan hari raya daripada Haiza, daripada Isay dan juga daripada Dr. Tengku. Silakan Haiza dulu. Okey, saya Haiza dan juga suami dan keluarga nak ucap selamat hari raya mak Azir batin. InsyaAllah ya, kurang dari seminggu lah kot ni. InsyaAllah menyambut hari raya. Banyaklah kesilapan tak lepas daripada apa yang kita lakukan ni semua. Mohon ampun maaf. Nak balik raya jangan gaduh-gaduh, pakat baik-baik ya. Gitu. Isay? Aidilfitri ni satu hari yang seronok. Seronok, semua benda seronok. Kita seronok, kita berpuasa, kita dapat makan balik, kita seronok, kita dapat ibadah hujung-hujung Ramadan 10 hari sampai kita beraya bersama puasa enam. Semua kita seronok. Carilah apa jalan untuk kita rasakan keseronokan pada hari raya. Jangan ada masalah, jangan letak emosi terlalu tinggi, jangan marah. Cuba bincang sebaik mungkin dengan keluarga. Selamat Hari Raya, saya Isay. Okey, terakhir baik. Tengku, silakan. Jadi terima kasih atas peluang yang diberikan. Jadi saya nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf saya batin. Pertama sekali pastinya kepada isteri-isteri saya, Puan Hajah Nosarina, isteri yang pertama, Puan Tun Nur Huda, isteri yang kedua, 10 orang anak saya, kan, termasuk Tengku Anas yang baru saja sambut birthday dia setahun baru-baru ni. Dan juga kepada semua adik-beradik saya, kepada mak mertua dan ayah mertua saya yang masih ada. Dan juga kepada semua sekali mereka yang kenal saya, kawan-kawan saya, follower-follower saya, dan juga kepada kru-kru dan juga wanita hari ini. Sebab kalau ikut-ikut ni dah dekat 20 tahun dah saya bersama dengan wanita hari ini. Alhamdulillah. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ketiga-tiga orang tetamu kita, Dr. Tengku Asmadi, Isay, Haiza Hanafi, dan kepada anda semua yang menonton pada hari ini. Semoga dapat input dan dapatlah berbincang baik-baik dengan pasangan anda. Boleh bincang, jangan gaduh. Betul tu Yana. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami dan sekarang ini Yana bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa, okey, yang akan berkongsi sesuatu yang menarik dengan kita semua. Perkenalkan, kita bersama dengan Ustaz Da'i Aiman. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, lamanya tak jumpa. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Isteri sihat? Semua sihat. Alhamdulillah. Okey, baik Ustaz. Dalam bulan Ramadan yang tinggal 7 hari, 8 hari sahaja lagi ni, okey, apa sebenarnya antara ibadah yang boleh kita lakukan yang mana mungkin ibadahnya itu, amalannya itu tidaklah terlalu besar tetapi pahalanya tu cukup besar. Oh, semua nak diskaunnya. Buat sikit tapi pahalanya nak besar. Ya, betul. Kita nak sebut 3 perkara pada hari ini, iaitu yang pertama sekali, bila mana seseorang itu menunjukkan tauladan yang baik, tunjuk akhlak yang baik, jadi orang follow. Bila orang follow, kita pun dapat pahala yang sama. Dan yang keduanya, bila mana seseorang ini mandalla ala khair, dia tunjuk kepada perkara kebaikan. Jom, ada nampak nak bina masjid lah. Jom kita sedekah ramai-ramai. Jom kita sedekah sama-sama. Lalu kita menyeru kepada kebaikan. Orang itu pun dapat pahala mithlu ajri fa'ili. Sama seperti mana orang yang berinfak tadi. Dan yang ketiganya adalah sahabat-sahabat sekalian, ya, bila mana seseorang itu mengajak kepada kebaikan. Apa lagi? Jom kita buat kebaikan ataupun dia tolong menolong dalam perkara kebaikan. Contohlah kan, kalau kita tarawih, biasa jemaah beribu kat masjid. Tapi dia ni jadi orang yang membina masjid itu. Jadi orang yang membina masjid ini, dia dapat pahala kalau 6,000 orang jemaah kat masjid tu, 6,000 pahala dia dapat tanpa, disebutlah hadis riwayat Muslim, tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahala orang yang melakukan amalan tadi. Itulah, buat amalnya sikit tapi pahala berganda dan berterusan. Masya Allah. Walaupun sumbangan yang mungkin diberikan tu bernilai RM1 sahaja. Buat imah berapa nilainya tetap mendapat orang kata pahala yang berlipat kali ganda. Baik, dan Ustaz Da'i Aiman, saya nak ucapkan tahniah kerana telah pun diangkat sebagai ikon Masjid Al-Mutakin Antaragapi. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga apa sebenarnya antara sumbangan yang Ustaz Aiman dapat berikan kepada pembangunan masjid ini. Rina tahu tak, saya duduk di Taman Antaragapi ni sejak 12 tahun. Dah jahanam waktu tu. Ya Allah, kecil lagi. Kecil lagi. Jadi pada waktu itu, tahun 2002 saya duduk situ, 2003 suraunya dibina. Dan sekarang dah tahun berapa ya? 2023. 20 tahun masih belum ada masjid lagi. Kalau tuan-tuan tengok di kaca TV anda semua, jemaah-jemaah tambah pula ni nak dekat nak raya kan, mereka solat sampai dekat atas jalan tar, dekat tepi toilet dan sebagainya. Sebab surau ini hanya dapat menampung 500 orang jemaah. Sedangkan sekarang ini penduduk di Antaragapi serendah ini dah ada 6,000 orang. Masya Allah. Memang tak muat lah. Tak muat. Sampai terpaksa duduk di luar-luar sana tu. Jadi bayangkan, sahabat-sahabat sekalian, kita nak bina sebuah masjid yang cukup hebat di Antaragapi ni, nak menampung 6,000 orang jemaah ni. Dan bayangkan 6,000 orang jemaah ni yang mana solat di masjid ini, anda yang mungkin sumbang RM10, ada yang sumbang RM100, anda akan mendapat pahala sama seperti orang yang sedang melakukan amal ibadah di masjid ini. Bayangkan kalau anda dapat lihat masjid yang bakal kita bina ini berjumlah 16 juta ringgit. Itu tak masuk lagi lah fasiliti-fasiliti yang lain. Setiap ayat Al-Quran yang dibaca oleh jemaah-jemaah di masjid ini, anda pun dapat saham pahalanya. Setiap sujud, setiap rukuk yang dilakukan oleh jemaah-jemaah dalam masjid ini, kita pun dapat pahala. Sebab tu kita kata, amalan ni mudah. Betul. Sumbang je RM10 ataupun sumbang je RM100, maka Allah akan lipat kali gandakan dan kita pun akan dapat pahala sama seperti mana mereka lakukan. Tambah-tambah di akhir-akhir bulan Ramadan ni kan. Betul tu. Dan tengok model masjid yang bakal dibina ni pun masya-Allah cukup indah sekali. Tadi ada cakap sedikit tentang fasiliti. Apa antara fasiliti-fasiliti yang akan dibina di Masjid Baharu ni? Masya-Allah, masjid baru ni kita ada bukan sekadar masjid, kita ada kita sebutkan dewan, kita ada ruang untuk untuk makan, ruang untuk kita buat kuartus imam dan sebagainya, yang memakan jumlah 24 juta. Tapi sekarang ni kita tak nak fikir yang tu dulu. Kita nak siapkan masjid ni dulu, kita nak kumpul 16 juta. Tuan-tuan tak payah banyak. Tuan-tuan sumbang RM10, insya-Allah kalau semua penonton-penonton MH Syahid, kakak-kakak kita, mak-mak kita ni menyumbang pada hari ini, jangan risau. Dia kata nanti habis pula duit kita ni nak beraya, nak bubuh dalam sampul lagi. Jangan risau. Ni janji Allah SWT. Nabi SAW menyebutkan, ya, wa ma anfaqtum
anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif. Siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah janji Allah akan ganti balik. Ganti banyak mana? Allah ganti wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, tanpa hisap bayar RM10. Sila Allah sebut dalam surah Baqarah 700 kali ganda. Jom. Baik. Ustaz, bagaimana caranya untuk penonton kita menyumbang dan menderma kepada pembinaan Masjid Al-Muttaqin ini? Baik, kepada para penonton, ambil telefon anda semua. Sekarang ni buka kamera, anda semua boleh ambil gambar nombor akaun kita ni dan juga anda boleh BIN. Kalau kata tak ada duit, tak apa tuan-tuan. Kita share kepada grup-grup WhatsApp kita ni. Ada grup kampung, grup reunion, grup masak apa esok hari. Kita share kepada mereka ni sebab ingat tadi, man dalla ala khair. Siapa yang menunjuk kepada perkara kebaikan ni, kita pun dapat sama seperti mana mereka yang melakukan kebaikan ni. Kalau kita lihat kepada mak dan ayah kita, kita balik ke kampung, kita bagi duit raya kepada mereka. Tapi apa kata untuk raya kali ni, kita bagi tahu dekat mak, saya dah wakafkan RM100 ini untuk pembinaan masjid di Antara Gapi. Sebab saya nak beri mak mahligai di dunia saya tak mampu. Tapi dengan RM100 ini, saya nak hadiahkan mak mahligai di syurga nanti. Jadi kepada anak-anak di luar sana, ingat ini pahala yang berterusan. 3 perkara. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan juga sedekah jariah. Walaupun mak ayah kita dah tak ada nanti, pahalanya akan berterusan, kuburannya akan semakin luas dan mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Mungkin asbab wakaf kita pada hari ini untuk membina masjid. Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian sebentar tadi. Okey, terima kasih kepada Ustaz Da'i Aiman, ikon Masjid Al-Muttaqin Antara Gapi. Semoga kita berjumpa lagi ya Ustaz. InsyaAllah. Kirim salam kepada seluruh penduduk Antara Gapi. InsyaAllah kita akan kirim salam. Sebab insyaAllah raya ni pun saya insyaAllah akan baca khutbah kat situ. Alhamdulillah. Anak tempatan lah kata kan. Selamat Hari Raya ya Ustaz. Selamat Hari Raya Mazim Batin. Okey, baik kepada anda semua jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Sekejap lagi saya akan bersama semula dengan Syira. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan terima kasih kami ucapkan kepada anda semua yang setia bersama dengan kami selama 1 jam ni, kepada rakan-rakan kami di Facebook yang sentiasa menghantarkan pandangan dan juga komen anda. Okey, baik, sebelum saya dan Syira mengundurkan diri untuk hari ini, kami ada sesuatu yang kami war-warkan kepada anda semua, iaitu dalami, hayati dan pelajari isi kandungan Al-Quran secara langsung di kaca televisyen melalui rancangan istimewa My Quran Time 2.0 setiap hari jam 12.30 hari eksklusif di TV9 atau stream langsung secara HD ditonton. My Quran Time 2.0. Jangan lupa tu ya. Baiklah, kita harapkan agar penonton hari ini dapat manfaat, dapat tipsnya dan dapat capai kata-kata sepakat. Kita nak balik kampung ke mana. Dan Wanita Hari ini nak melabuhkan tirainya untuk hari ini dan esok ya kita ada lagi 7 hari untuk kita beraya insya-Allah. Pastinya ramai mak-mak di luar sana yang nak rewa-rewa masak rendang, lemang, ketupat dan ini ada kena-mengena dengan topik kita esok. Betul. Esok kami akan bawakan topik rewang mak-mak bersama dengan geng mak-mak Wanita Hari ini. Bersama dengan Fiza, Fatin, Sugi. Saksikan kemeriahan topik esok bersama dengan rakan pengacara kami. Okey, dan kepada anda juga, apa antara rewang yang menjadi kegemaran anda untuk lakukan bersama dengan ahli keluarga apabila menjelang Hari Raya? Mungkin ada yang rewang buat kuih raya, mungkin ada yang rewang bak kata Syira tadi, ketupat, lemang dan sebagainya. Ayuh kongsikan pandangan anda bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk jaga diri. Kepada yang pergi solat Jumaat, selamat menunaikan solat Jumaat. Jaga diri. Assalamualaikum. Stay safe semua. Bye. Dia ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi.
Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi tekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.